Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Aku kau lupa. Assalamualaikum, anda bersama dengan kami dalam episod kali ini dalam Gender Bender. Assalamualaikum, saya Hada Amira. Saya Dua kali Ili. bagi salam. Dua kali bagi salam. Boleh edit lah. Saya Haidar. Saya Syazwan. Dan anda bersama kami dalam Gender Bender. Lagi power. Sebenarnya kali ni agak sedih sikit sebab tadi recording kami baru je hilang. Topik tu sangatlah best sampai kita rasa macam sedih lah hilang kan. Tapi tak apa. Kali ni, episod kali ni kami nak cuba lebih berhati-hati dan episod kali ni kami akan membincangkan tentang betul ke perempuan ni tak boleh jadi leader. Jadi macam biasalah kalau topik-topik gender yang sensitif ni mesti Haida lah yang cadangkan. Orang hajau. So yang pertama kita bagi panel kita, Haida, kenapa anda rasa macam tu? Alhamdulillah lah jemput Macam dengan forum perdana. Perempuan tak boleh jadi leader. Okay, rasanya sebab ni tau. Mostly perempuan yang jadi leader ni mostly tau, bukan bos saya Bos saya memang sangat bagus Takut. Azin. Dorang ni akan jadi macam dorang ada emotional sikit tau. Betul. So dia akan terbawa-bawa dalam kerja dorang. Especially Especially apa? okay lah, dia akan emo lah. Dia lebih pada emo. Sebab kadang-kadang benda-benda kecil pun orang akan jadi bukan besar-besar touching lah. terangsang lah, Terangsang kan Terangsang, betul. terangsang untuk marah. Dorang senang nak jadikan benda-benda kecil tu jadi satu jadi isu yang besar. Betul. Ini sama juga dengan kes aku lah, tapi bukan bos aku lah. Orang lain lah. Very safe. Okay. Orang lain lah. Orang Dia lain orang lah. lain lah. Dia Okay, macam okay. benda yang sikit-sikit pun dia nak Memperbesar-besarkan. Lepas tu cakap rasa tak sesuai kot perempuan jadi ketua sebenarnya. Tak juga. Maybe sebab kita orang tak jadi ketua lagi, so tak tahu sesuai ke tak. Tapi ada je I tengok yang perempuan yang a good leader tau. Sebab dulu kat company lama I kira ada 2 bos lah. Company lama bukan company sekarang. Okay. Seorang ni lelaki, seorang ni perempuan. So yang perempuan ni madam ni dia lebih tersusun. So for me, kalau you nak leader yang tersusun, mostly adalah perempuan tau. Sebab macam lelaki, demo tu macam okay, it's okay, you do it your own way. Apa-apa you bagi tahu I je. Lelaki kan macam tu kan, macam easy going. Tapi kalau perempuan ni, kalau you nak, maybe kalau you nak head of department of HR, mostly perempuan kalau you perasan. Sebab they are more organised. Okay. Kalau perasan lah, maybe benda-benda yang more including like emotional, macam leadership and emotionally ni lelaki tak boleh lah. perempuan kot, kena lelaki kot. Tapi kita kena macam tak semestinya perempuan not a good leader. Macam awak, bos awak perempuan ke lelaki, Haida? Tapi yang komen saya tadi tak ada kena-mena dengan mana-mana company. Saya bermimpi sebenarnya. Tak, bos saya semua perempuan. Tapi bagus. Serius. Azin, you are the best. Kalau you dengar ni, you are the best. Fawah juga, fawah. Tapi Ili macam mana Ili rasa layak tak perempuan jadi leader? Ili kan bos perempuan. Ada bos perempuan kan? Ada bos-bos perempuan. Tapi bagi pendapat Ili, dia macam nak play safe. It's okay Ili. Sebab apa Ili nak cakap ni, ada tahu ni bukan based on experience tempat kerja dia. Member dia cerita. Tapi tak apa, cakap je. Sebab ada kawan-kawan lah yang cerita. Tapi yelah, Ili bukan nama sebenar. Ili bukan nama sebenar. Tak, honestly Ili cakap perempuan macam tak boleh kot jadi leader. I mean like, dia bukan semua perempuan, tapi rasanya mostly macam tak boleh jadi leader sebab dia orang akan berkait rapat dengan emotional. Sekejap, Kiring dengar tak ni? Tak, bukan bos saya yang sekarang ya. Tak ada kaitan. Bukan berkait rapat dengan bos saya yang sekarang ya. Untuk pengetahuan semua, Ili dah bekerja lebih 11 company. Ini company yang saya yang dulu ya. Sebab saya berkata begini sebab saya pernah experience dengan orang-orang yang dulu. Kita sokong ni. Tapi dan juga kalau katakan if let's say kalau perempuan tu nak jadi leader tu, dia kena kental lah. Senang cakap, dia kena kental. And then dia kena firm.
And then dia kena ada satu macam mindset where dia kena separate kan emotional dia dengan professional. work-wise dia. Yes, Yes. work dia. Sebab itu yang membuatkan dia satu leader yang bagus. Tapi Itu most perempuan tak boleh separatekan between emotional yes, dengan itu kerja. itu Yes. yes, itu Oh, yang okay. Zulifah yang Betul. Tapi kalau kita cakap pasal perempuan yang good leadership, apa yang buatkan dia good leadership? Dari segi apa? Bila dia boleh differentiate lah between emotional dengan Yes, work tu. Sebab betul. perempuan ni, macam I cakap tadi, maybe certain department boleh ada leader perempuan, tapi certain department yang lain tak boleh. Contohnya lah, patutnya tadi I cakap HR tu tak boleh perempuan, sebab nak pecat orang kan. Perempuan tu macam nak pecat orang, awak dipecat, nangis pula kan. Tak boleh lah kan. Maybe kena accountancy pun tak Accountant boleh tak. kot. Sebab nanti takut tiba orang nak minta naik gaji, macam kenapa you nak naik gaji? Tapi Tapi kalau- perempuan paling senang jadi Tak. apa tau? Jadi announcer. seorang bebel kan. Dia sama ada announcer ataupun mekanik je lah. mekanik, eh? Gunakanlah Mekanik tak spana tu elok. Kau dah emo sangat, entak je lah. Tak boleh juga habis rosak kita Oh kau. betul ke? Okay, tapi kan aku ada pengalaman aku kat company lama. Ni pengalaman betul lah. Bos aku perempuan. Tapi dia yang memang pandai, dia tinggalkan emotional dekat rumah. Tapi dia memang Mana best. tahu awak orang ketiga tu ke? Bukan pasal orang ketiga. Pasal tapue hilang. Sebab tu aku cakap, apa yang buatkan perempuan macam tu jadi macam tu? Macam tu macam mana tu? Jadi Macam tu. macam mana kenapa perempuan Dia bawa macam tadi tu emotional dia, tu. bawa, I dia think- boleh separate kan? Sebab tu ini mungkin berkait rapat juga dengan hormon dan yes, so hormon dia. And then kan sebab perempuan kan, kalau especially kalau katakan yang dah tua, diorang ada sampai satu tahap tu, diorang Menopause. ada sampai satu tahap menopause tu, waktu tu diorang punya hormon imbalance tu memang dalam satu critical punya tahap yang critical, which is diorang tak dapat nak kawal diorang punya, kalau katakan yang dia prone to kemarahan ataupun anger management. Kalau anger dia tu lagi tinggi, dia akan ke arah tu. So dia tend to marah orang. Sebab ini experience sendiri. Sebab Company mana ni? Ini company Nombor berapa? Nombor berapa? company Sendirian Berhad lah, boleh cakap lah. Ili ada bisnes sendiri dekat tengah semua. So benda tu effect dia macam dia kiranya, yalah, dia akan effect, kiranya dia tak dapat nak kawal dia punya perasaan masa dia dalam phase menopause tu. So dia effect orang lain juga. So those are the things Jadi yang ada bos lama kau ni. dulu dah mana pos? Bos lama aku tu yang tu Tengok aku tadi. tak sure. Pause ke play. Tapi dia, aku rasa dalam masa tu dia dah 40 plus lah. Tapi maknanya aku rasa satu lagi surrounding dorang juga kot. Yang bos-bos yang perempuan ni, kita tengok surrounding dorang dekat luar macam mana. Mungkin yang maybe dorang punya surrounding macam yang happy kan. Dorang ada macam social time dorang semua. So macam bos akulah. Dia ada dia punya klik-klik dia yang bukan hanya tahu membawang je. Diorang ada buat something lah, main golf ke apa kan. So positif lah dorang. So dia tak bawa benda rumah ni dekat office. Yes. Kan? Tapi lagi satu lah sebenarnya, I rasa for every leader, benda ni macam really important. It takes a lot of time for them, daripada dia orang punya develop, starting to develop from zero, daripada no leadership skill. Tipulah macam dia orang tak ada emotional imbalance ke apa ke, lelaki perempuan regardless, it takes a lot of them to take macam to improve to zero to what they are right now. Faham tak? So I tak rasa pun itu ada Boleh kena translate mengena tak? dengan faham tak? Macam contohnya lah kan, tak semestinya leader tu semua leader kena start from zero. Faham tak? So I tak rasa sebab gender ataupun sebab age orang tu tak boleh jadi leader. Faham leader, tak? yes. Okay. So macam contohnya lah, orang tu dia dah go through so many macam company rejection ke apa ke, and from there dia start daripada zero, dia kena jadi kuli lah apalah, but then from there dia develop himself atau herself to be better, and bila given the right opportunity, dia dapat jadi a good leader. Faham tak? So I tak rasa pun macam maybe ada je orang dah tua tapi they cannot be a good leader. Faham tak? So I rasa regardless the gender, kalau orang tu boleh be a good leader, they can be a good leader. Tapi dia sendiri yang kena build himself or herself up to be a good leader. Macam pasal emotional ni lah, dorang patutnya benda tu memang normal kan. Dia betul, dah nama betul. perempuan kan, dia normal lah dia nak emo. Tapi yang jadi tak normal bila dia bawa sekali dekat office. Maksudnya dia sendiri kena tinggalkan benda tu dekat rumah dia, ataupun tinggal kat keluar pintu kan ada macam pasu bunga, tinggalkan kat situ. Ya.
Kenapa basuh? Tak mungkin sebab tu yang orang cakap sebab bukan semua orang boleh buat. Yes. Kadang-kadang Ili betul-betul respect yang kalau like a woman leader yang boleh separatekan dia punya emotional life, emo punya Personal life life dengan work life. So yeah. Sebab ada je bos lelaki yang tak boleh macam separatekan macam benda kat rumah dengan benda kat tempat kerja tau. Ada je, I ada je bos macam tu dulu. Bos I yang sekarang lagi ke? bukan. Bukan. Bos saya okey Terus saya ada gaji Farid tau. dengan Farid. Okay, so macam I tak rasa pun sebentul sebab gender. Sebab I've seen a lot of good woman leaders tau. Macam I dah nampak banyak leader perempuan yang bagus. Tapi maybe the way bos lelaki marah you dengan bos perempuan marah you lain. Faham tak? Macam bos perempuan marah you, contohnya you pernah hilangkan video VT mana tak kan, Haida kan. Lepas tu macam that is a very important. Jangan tunjuk kat saya macam tu. Saya trauma. So macam maybe perempuan dia more too cautious tau. So macam first time dah kena marah dengan bos perempuan kan. Okay, the next time tu bos perempuan tu macam ingatkan lagi, Haida jangan buat benda yang sama Padahal macam kalau lelaki macam tak ada pun nak cakap benda macam tu kan. Tapi maybe perempuan diorang emotional in terms of that tau. Macam diorang tak nak benda yang sama jadi lagi. Perempuan ni macam extra cautious. So I rasa kalau bos perempuan tu pandai kawal dia punya benda-benda macam tu, I think they can be a good leader. Sebab perempuan good in management skills. I cannot deny that. I selaku perempuan pun. Tapi sebabkan benda-benda tu lah diorang sampai terbawa-bawa tau. Contoh macam dia dah marah staff dia, dia terbawa-bawa sampai masa pergi makan. Faham tak? Masa pergi lunch. Faham. Kalau lelaki punya style, bos lelaki punya style, dia marah-marah, dia dah lupa dah. Dia turun sokok, dia dah lupa. Macam kau buat apa? Napa ni jangan. Tunduk. Dia dah lupa. Kalau perempuan ni dia terbawa-bawa. Contohlah dia macam kau dah lepas kena maki tu terserempak pula. Dia teringat tau. Dia teringat macam masalah bukan sekat serempak je, kadang benda tu dah lama jadi. Dah 5-6 tahun lepas dia still ingat kita buat benda tu. Dia macam flashback macam ni budak ni no, dulu bila 4 tahun lepas. Faham. Itulah, maybe kita boleh betulkan balik kot topik kita. Not perempuan tak boleh jadi leader, but not all women would make a good leader. Tak semua perempuan boleh jadi a good leader yang leader. bagus lah. Yes, leader yang bagus. So tak kisah lelaki ke perempuan, ada je lelaki yang menopause. Betul. Ada ke? Maksudnya ada je lelaki yang macam emosi. Sebab I ada. Betul. I ada bos lelaki yang jenis cakap dekat macam contoh ni kan, dia ada isu dengan I. So you should just clarify it to me lah. Tapi dia pergi cakap dekat macam marketing ni. So marketing ni pun pergi ngumpat dengan orang lain. Dia bukan lelaki tu. Itulah. Tapi dia memang lelaki sejati. Dah check. Bukan patah. Ada dah check kan? Dah check dah. Sama lah, Ili pun ada experience juga. Pernah juga dengan bos bos lelaki. Yes. Dia ni very, orang kata emotional juga tau. In terms of dia nak handle dia punya staff. Kadang-kadang kalau dia tak suka tu, dia tak suka betul. Betul. Dia ada favoritism. Those kind of things. Tapi bos lelaki memang selalu favoritism lah. Serius. Kalau perempuan tu cantik, maksudnya? Favoritism tu macam dia suka orang tu. Dia suka orang tu. Kalau dia suka Ini lah yang kita cakap. Favoritism. Favoritism. Tak apa. Favoritism lah. Topik favoritism. Tak apa. Tak apa. Maksud ni Siap dah fikir topik lain kan. Tapi itulah. Tapi dia macam, dia kadang dia macam cepat touching. Betul. Ada jenis yang cepat touching tau. So macam kalau katakan macam dia tak suka orang tu, dia akan Dia tak suka. Dia kan tak suka, and then dia no akan, matter how good you did, yes, kan. dia macam dia akan ni lah, dia akan buat muka, and then dia walaupun dia macam, orang tu kerja bagus semua kan. Sebab bos I pun macam tu dulu. Bos I, no matter how good I was before, dia macam lantak perempuan ni. Macam tu tau. Macam padahal mentang-mentang aku tak nak peluk-peluk dengan kau, kau ingat? Kisah mampus macam tu faham tak? So bukan, dia depends juga pada orang. Yes, I tak rasa Cuma sebab gender. kebanyakannya perempuan lah. dia agak susah lah nak jadi leader. To sebab be a good leader. to be a good leader, bukannya bukanlah tak boleh, tapi untuk jadi Boleh seorang leader yang bagus tu, dia banyak kelemahan dekat situ kan. Sebab Macam very Haida emotionally cakap attached tadi yang perempuan bukan tak boleh, tapi kebanyakannya tak boleh jadi good leader kan. Saya perasan tak mak kita kat rumah, dia good leader. Dia boleh arrange masa dia untuk anak-anak dia. Sebab tu lah I kata perempuan is a good management. Managing dia very good. Managing skills very good. Sebab tu kalau you nak ikut department yang kalau memerlukan management yang paling banyak tu mesti perempuan lah, head of department dia. Macam contohnya macam I tengok ada satu company ni, dia punya head of department untuk dia punya kira factory dia lah, macam production of baju dia, head of department dia perempuan.
Dah baju perempuan kan? Baju perempuan Baju perempuan, baju nak overall lah. Dia factory tu besar tau. It's a big company tapi dia punya head of department is perempuan. Tak, tapi kalau experience kerja dengan bos perempuan ni, yang best je, pasal kita lelaki kan. Bila kita kerja dengan bos perempuan ni, dia bukan kebanyakannya. Ini aku punya experience lah. Company lama. Dia macam kita senang sikit sebab lelaki dengan perempuan. In terms of cuti ke apa, macam cuti boleh. Okay, you cukup ke 2 hari. Macam dia ada ambil berat tu sikit. Macam nanti nak balik kampung jam you Sungai Petani kan. Ingat kampung. You ambil lah extra 2 hari. Tapi kalau dengan lelaki dia lain sikit. Macam lelaki dengan lelaki tang-tang kan. dia macam dia takut kan. Kita ambil cuti 2 hari kan, Selasa nak balik. Kau Selasa sampai pukul apa ni? Dia dah tanya dah kan. Tapi memang macam tu kot. Memang kena bos lelaki, lepas tu kau perempuan. Faham tak? Macam contohnya lah, I rasa senang sikit nak minta kesian dekat bos lelaki. Thank you Farid. Daripada bos perempuan. Sebab bos perempuan kadang-kadang perempuan sama perempuan, dia macam ada ada bender. Ada bender. Ada barrier dia tu. Ada bender. Macam mana boleh kena bender? Dia macam dia ni perempuan juga, macam aku tak kena perempuan macam dia kan. So macam maybe macam tu kot. Memang dia kena jadi naik opposite. Betul. Dia kena macam lembut hati sikit. Thank you Farid tau. Itu bos saya. Cuma yang bab emosional tu je lah kan. Diorang ni terbawa-bawa kan. Tapi apa-apa pun it depends on macam kiranya sektor-sektor yang diorang nak ni lah kan. Diorang ceburi jugalah kan. Mungkin certain sektor mungkin sesuai untuk perempuan. Dan mungkin untuk tapi sekarang ni semua sektor perempuan dah dominan kalau perasan lah. Semua sektor perempuan dah ambil. Even bodyguard betul perempuan. dah ada perempuan. Tahu perempuan. Tak lah, for me I think banyak je head of department mana-mana. I rasa sekarang dah okay kot. Dia punya gender salary gap semua mostly dah okay sikit lah. Sebab kan I rasa one of the reason kenapa perempuan tak naik or tak nak naik as a leader or don't want to be a good leader, sebab kadang-kadang kita orang rasa diskriminasi kot. Sebab banyak lah. I rasa macam ada satu orang tak percaya perempuan as a good leader, which is orang-orang macam korang ni lah. Betul. Tapi benda tu fakta. Tak, it's not fakta. Kenapa you nak general? Contoh lah I kata kan, laki ni macam laki ni semua sampah. So you suka tak kalau I cakap macam tu? Macam I generalisasikan semua lelaki sebagai sampah. Maksud I tadi fakta yang mengatakan yang perempuan ni tak jadi lead ketua sebab terbawa emosional tu. Bukan semua lah. Bukan semua kan. Maybe yelah, perempuan cannot be a good leader. Maybe not all perempuan can be a good leader. Kita betulkan ayat tu. Kita tak nak gaduh dengan mana-mana. Kita tak kata perempuan tak boleh kan. Dia boleh. Tapi untuk menjadi lelaki ketua yang bagus tu, you kena develop yourself more lah, regardless your betul. jantina. Korang perasan I dah macam takut. macam jaga-jaga tadi. Jangan sebab leader dia perempuan. Tak, tapi bos aku baik pun. So kita tutup lah topik kita kan. Betul lah perempuan ni, maknanya ada satu perempuan boleh be a good leader, ada satu perempuan tak boleh. Tapi it depends on the department yang you nak pergi. Betul. So kalau perempuan nak jadi leader, pilihlah department anda betul-betul. Jangan pilih nak buah macam Haida ni. Dan kalau boleh tinggalkanlah benda-benda hal rumah. Yes. Simpanlah dekat dalam periuk kat rumah tu kan. Tak payah campur adukkan dengan hal-hal kerja. Betul. Okay. Lain je tu Nili tu. Jangan asalkan nak ni mesti nak babitkan Ili. Macam lain je. Macam makin tone down tau. Tapi apa-apa pun Macam pasrah leader perempuan best lah. Leader perempuan okey lah. Leader Best perempuan, Best sebab leader aku perempuan. Sama saya kena ni. Pasal lelaki tak apa-apa. Okay, kita tutup topik ni. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam Janda Benda. Siapa lagi Pak?